Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, iaitu malam yang mulia, malam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita boleh berjumpa pula di dalam ruangan pengajian malam kita. Tetapi insya-Allah kita nak menyudahi sedikit daripada maudhu' yang penting kali ini. Insya-Allah kita bersamalah di dalam pengajian kita supaya kita boleh mengadakan majlis ini berterusan di dalam cara-cara kita nak jagakan diri kita daripada pemikiran-pemikiran, fikiran-fikiran, pemikiranlah teori-teori yang munharifah. Munharifah maknanya teori yang nak menghalangkan kita, yang nak membinasakan kita, yang jadi kotor, yang jadi cemar dengan sebab kita
dapat pahami yang tak benar, hidup kita pun jadi tak betul lah dengan jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Tuhan itu nak redha dan nak beri ganjaran balasan kepada kita. Jadi perjumpaan kali yang terakhir tentang sebab-sebab nak berlakunya cara mikir almaniyah nining, sekular nining, iaitu yang nak pecahkan hidup manusia daripada agama. Di sinilah iaitu sebab yang terakhir yang kita nak tengok, sebab yang nak jadi berlakunya, timbul munculnya cara-cara mikir umpama ni. Pada halaman yang ke-49, jadi yang nak rayakkan kepada kita di sini iaitu mata pelajaran yang ke-13 lagi lah kitab Muqarrar Sanawi kita ni, iaitu gapo? Khamisan, yang kelima tu al-khawa'ur ruhi 'inda al-urubiyyin. Makna kata jadi sunyi, makna tak ada tarbiyah, tak ada betul. Sunyi di sini maknanya lenyap, tidak ada bentuk keruh di sisi orang-orang Eropah. Sisi orang-orang Eropah ni tak ada tarbiyah ruhi ni, tak ada. Dengan sebab tak ada tarbiyah ruhi ni lah, manusia yang sebagai manusia, ia tak boleh nak gunakan makna sebagai dia tu manusia dengan betul dan sempurna dalam arti kata dia tu manusia. Manusia kita ni, ia adanya hawa nafsu dan adanya fikir. Maka kalaulah manusia yang sunyi daripada tarbiyah ruhi, dia dengan binatang tak ada beza. Bahkan dia lebih dahsyat daripada binatang lagi. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengkemukakan ini hakikat kepada manusia dengan cara seluruhnya. Kata walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ini konsep besar sekali di dalam agama kita, di dalam wahyu ilahi, yakni wahyu Tuhan kita yang nak terbiahkan roh. Roh ni daripada urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita nak letakkan asas sebagai muqaddimah yang kita nak fahamkan ini masalah. Jadi manusia ni Allah Subhanahu wa ta'ala royak kata, dia ni asasi dia itu, dia adalah hidup dengan sebab ada roh. Roh tadi itu pasti juga berhajat kepada tarbiyah. Kenapa? Kerana roh itu sebagai inti bagi hidupan manusia. Inti bagi hidupan manusia. Kalau roh itu keluar dia daripada daerah asli dia, ataupun kita tahui makanan kepada makanan ruhi, nescaya roh tadi itu tak akan jadi segar, tak jadi bahagia, tak jadi hidup. Apabila roh ni tak hidup, tak bahagia, tak ada makan ni, lapar dan sebagainya, dia akan tak beri kesan kepada mata, tak beri kesan kepada telinga, tak beri kesan kepada akal fikir. Apabila manusia kita khalal daripada akal fikir sungguh, makna kata akal fikir di situ, yakni dia kena mikir kata bagaimanakah dia nak menyelamatkan diri dia di atas muka bumi ni, dan dia nak menyelamatkan diri dia pada satu alam yang duduk depan dia. Dia kena pergi dan di sanalah dia nak pakai hidup hak sungguhnya, kerana akhirat tu adalah hidupan hak sungguh.
Innamal aishul akhirah. Sebagaimana Nabi SAW, sesungguhnya hidup hak sungguh, iaitu hidup akhirat. Maka apabila roh ni tak ada tarbiyah, tak adanya jadi lenyap, bentuk ke makannya dia tak ada, minumnya dia pun tak ada, kekuatan kita nak ui kepada dia tu tak ada, jadi khalal. Khalal ni jadi tak gunalah dia. Apabila tak gunakan roh, mata, telinga, akal fikiran, ia tak jadi mikir gapo. Apabila tak gunakan tiga alat hak Tuhan beri ni dalam arti betul dengan kehendak ki yang Tuhan itu jadikan dia, dengan sebab roh kita itu mati, roh kita itu jadi khalal, roh kita tu jadi berapa? Jadi punah. Dengan sebab itu kita ni sebabnya kena masuknya di dalam seksa. Masuk dalam neraka. Hak tu makna kata walaqad zara'na li jahannam tu. Tuhan jadikan kumpul hak kena masuk neraka tu, ada telinga, ada hati, ada akal fikiran, ada mata, tetapi tak guna. Mereka ini duduk dalam keadaan lagu mana? Tuhan kata ulaika kal an'am. Bahkan mereka ini adalah seumpama binatang. Binatang tak apa lagi. Wasa kata binatang terkadang dia tak ada faedah bagi manusia sebagaimana kita mengaji di dalam ilmu tafsir. Tuhan jadikan binatang tu, binatang ni boleh kita makan daging dia, boleh kita buat kerja, ambil manfaat daripada dia dan sebagainya. Tetapi hak ni dia kata ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih dahsyat lagi, sesat jalan. Dengan sebab apa boleh jadi sesat jalan? Sebab apa nama di sini khawa'u ar-ruhi. Habis roh tu jadi lenyap, tak ada. Kemudian akhir ayat tu ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang yang ghafil. Orang yang ghaflah. Kok mana orang tanya kata, bagaimanakah orang putih, orang Eropah tadi, dia ghaflah, sedangkan kemajuan, kalau kita tengok dengan kasar-kasar dengan mata kepala kita, seolah kata mereka lah kata maju. Bagaimana Tuhan royak kata ulaika humul ghafilun? Ghafil di sini makna kena. Bukan makna ghafil makna kata dia tak maju dalam arti kata kita dok faham dengan secara sekali lalu tu, bukan. Hak tu kita faham dengan cara sekali lalu. Tapi itu bukan maksud. Ghafilun di situ makna dia cari hakikat hidup tak jumpa. Orang kita ni apabila carikan muga hak benar tak jumpa, ghafil. Sebab kita, kalau kita kerja, kita tak tahu kata cara kerja kita nak buat jadi kita naik tagih hadap ke depan, kita kerja 20 tahun dah tepat tu lah, ghafil. Kita mengaji, kita tak tahu kata cara mengaji, pia nak bawa, pia nak piping, pia nak tarbiyah, pia yang benar-benar hati, yang nak pipingkan, yang nak akakkan kita dan sebagainya, kita tak tengok, tak tubik, mata tak sapa. Ngaji 20 tahun dah tepat tu lah, ghafil. Yalah juga. Sebab tu Tuhan tafsir dalam ayat lain tentang ini masalah. Mereka ini bukan tak tahu urusan dunia tu, urusan dunia ni. Tak tahu cara nak guna udara, nak guna tanah, nak guna tu, nak guna ni. Banyak hak dia duk guna sekali, dia ambil dengan cara batil. Masuk negeri Arab, nampak dah tu, masuk negeri Arab, rapahnya emas, rapahnya perak, rapahnya minyak. Masuk negeri Asia, rapah tu, rapah ni, rapah tu, rapah ni. Mereka tak ada gapo di tangan mereka. Semua hak kita dok tengok kata mereka itu maju hak orang saja. Tu, mereka orang-orang putih ni, orang-orang Eropah ni. Lalu tak jadi lawan nafi di antara dua perkara tadi, tak jadi nafi. Nafi lagu mana? Di antara ghafilun hak Tuhan royak tadi tu dengan ayat kata dengan keadaan hidup dia. Tuhan kata ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Supaya mereka tahu belaka hal dunia. Kalau kita nak tengok mereka ada depan, tapi orang Islam kita bukan makna kata apabila kita ada agama kita kena mundur, itu bukan maksud. Orang Islam kita pergi teraju belaka, depan belaka. Dunia apa yang ada depan, hak akhirat apa yang ada depan. Sebab roh dengan jasadnya kena pergi sekali. Kita ada dengar mengajar malam ni, kita dengar jasad kita dan roh.
Dua-dua sekali. Akhirat dengan dunia ni duduk sekali dalam agama kita. Ya tak pecah. Kalau duk pecah mana kata dunia belalah nak jadi lagu mana, pia nak retah, pia nak jadi lagu mana, kok mana, dengan cara lah kita kata bukan lagu tu. Kita kena gaduh masalah ekonomi, masalah politik, masalah tarbiyah, masalah taklim, cara pengajian, masalah makan ni, masalah minum ni, masalah halal, masalah kita kena duduk depan juga orang Islam kita. Bukan makna kata apabila kita kenal hak agama kita, media tu we orang kafir belaka. Bukan lagu tu. Bukan maksud. Lalu mereka ini ni ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Hak zahir daripada hayat dunia tu anda belaka. Sebab apa matlamat je hidup dunia ni? Ya tak ada akhirat. Wahum, sedangkan mereka itu hak tahu belaka tu, hak kita dah nampak tadi yang maju tu, anil akhirati hum ghafilun. Daripada akhirat hak tepat lagi kekal sungguh, mereka itu ghafil. Sama dengan ayat suratul A'raf. Dengan sebab itulah mereka, ketua-ketua mereka dan apa nama orang panggil kata padri-padri mereka yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, soal dia mikir mari dalam akal, dia kata Muhammad ni rasul sungguh ke tak? Sedangkan dia tahu dah. Sebab dalam kitab mereka rayak, dalam zat Taurat pun rayak, dalam zat apa nama Injil pun rayak. Nah, dalam Taurat pun rayak, dalam Injil pun rayak, kitab-kitab yang ada di tangan ahli kitab tu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Mereka kenal Nabi serupa dengan kenal anak. Bahkan kata ulama, mana kenal anak dia, kenal Nabi tu lebih pada kenal anak dia lagi. Sebab apa? Sebab dia tahu satu sifat yang dikhabarkan di dalam kitab mereka. Tahu. Tetapi dengan sebab hasadan bainahum, berdengki gimari, siapa kata tak boleh nak terima benar-benar. Siapa dia rakyat kata berdengki ni tak bahaya. Orang Yahudi, Nasara, orang Ahlul Kitab, siapa kata tak boleh nak bawa benar-benar kerana berdengki. Siapa kan sanggup calong duduk dalam seksa akhirat esok. Sebab berdengki. Sebab tu berdengki ni bahaya besar. Bukan halu-halu. Dia akan jadi muskilah pangkat peribadi, pangkat rumah tangga, pangkat apa nama kapung, pangkat hak yang wilayah masyarakat, siapa ke pangkat dunia. Tu berdengki. Hasadan bainahum. Berdengki ke mari. Tak ke Qabil dengan Habil jadi bunuh pergi mari sebab berdengki ke? InsyaAllah nanti kita tengok hak Nabi sifatkan sifat berdengki itu lagu mana. Di dalam majlis kita akan kemukakan biidznillahi ta'ala minal kitab was sunnah. Dan aqwalis sahabah, aqwalit tabi'in, pendapat sahabat tabi'in dan sebagainya, nanti kita tengok rupa lagu mana. Kita kalau tak sempat situ kak, tak ada situ kak, duduk di atas dunia tak ada arti. Nampak tak tu? Lalu dia kata kita kena buat satu rancangan, kena pergi kecek dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata roh ni gapo hakikat roh? Masalah kata nak tanya roh ini kan ni, roh ni yang penting lah, bukan tak penting. Orang jadi molek tak molek, dia duduk di roh tadi tu. Dia duduk di roh, molek tak molek. Roh ada tarbiyah kata ada tarbiyah. Terkadang orang kita kata kecek pekasa tapi hati yang molek sebab roh yang molek. Terkadang kecek lemah, ana. Tapi roh tak molek, dia muamalat tak molek. Dia ada. Masalah ni masalah besar, masalah penting, masalah yang kita sebagai orang, sebagai manusia ni berhajat kepada dia. Tarbiyah ruhi. Lalu mereka tanya Nabi alaihi salatu wassalam, wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka itu tanya daripada ahbar wa ruhban, tanya Nabi alaihi salatu wassalam tentang ruh. Nabi senyap. Nabi apa? Nabi senyap. Lalu Allah Ta'ala itu wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata qul ya Rasulullah, kata olehmu ya Rasulullah, ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu ada, roh itu daripada urusan Tuhan aku. Mana satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala ista'tharahu Subhanahu wa taala, yang Tuhan itu lindungkan daripada kacamata manusia dan kekuasaan manusia, masalah roh.
Mu nak maju sampai bulan, mu nak maju sampai ke langit pun wahai manusia, tapi masalah roh aku nak sakat. Hak ni urusan aku. Sebab tu manusia nak waruh tak leh. Dia tak leh nak tahu roh lagu mana. Boh mikroskop dah tu suluh tengok. Orang ketika nak mati roh tu lagu mana. Sekadar rupa kata ya tubik tu. Tapi keadaan lagu mana tak leh nak ayat. Satu urusan daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan ayat tak aku kuasa di atasmu wahai manusia, aku kuasa di atasmu. Qul ar-ruhu min amri rabbi, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mung walaupun nak sakit setara mana, hebat setara mana, tahu belaka urusan dunia, tapi mung itu ghafil, lalai daripada hidupan yang kamu nak pergi hidup sungguh. Itulah maksud kata ilmu yang aku bagi kepada wahai manusia sedikit sahaja. Sedikit sahaja. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala ilmu Allah Ta'ala itu bersangat terluas. Seumpama laut. Kita seumpama kalau setara mana sakit pun sekadar ais titik daripada hujung jarum yang kita celup bubuh di dalam laut itu sekadar tu sahaja. Maka makanan roh ni duduk dana. Ini kita muqaddimah dah tu. Makanan roh tu duduk dana. Makanan roh duduk di wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Taurat ataupun Zabur ataupun Injil ataupun Al-Quranul Karim, itu adalah makanan roh belaka. Tetapi semua kitab itu dimansuhkan ahkam dia, hukum hakam dia. Lain daripada bab kisah, lain daripada bab pegangi, kerana mereka hak tu tak masuk dalam bab mansukhah. Mansuh tak masuk. Lalu Tuhan rayak dalam Quran kita kata makan roh ni duk sini. Mereka itu nak ada roh lagu mana, sebab mereka bekikan kitab mereka, ubahkan kitab mereka sampai ke tak jadi hakikat. Roh hak nak kena tarbiyah tadi jadi hilang, tak ada. Sebab itulah kita kena jaga harmoni kitab kita ni, kebersihan kitab kita ni jadi duduk tetap di atas kebenaran. Tak boleh yanfuna anhu ta'wil jahilin wal mubtilin, hak Nabi sebut tu kena jaga. Tak sewi duduk jadi punah. Sebab apabila punah kita daripada maksud hak asal, nascaya manusia tak akan jadi manusia. Tuhan kata makan roh asli duk sini, duk mana? Duk dalam kitab Al-Quranul Karim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Yalah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikian itulah kami mengutuskan kepada engkau ya Rasulullah ruham min amrina. Roh, makna makanan roh kepada roh daripada urusan kami, ya Allah. Daripada ayat yang kita dengar tadi dengan ayat daripada surah Al-Isra, Tuhan kata qulir ruhu min amri rabbi. Di sini Tuhan tafsir kata wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Roh, makanan roh dia duduk di Alkitab, duduk di kalamullah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah apabila manusia itu muamalatkan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, khasatan at-tadabbur, khususnya itu tadabbur, faham dengan cara halusi. Hak tu maksud kata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi naik iman dia, jadi subur iman dia. Iman subur ni mana kata menggerakkan roh yang ada di dalam jiwa manusia, dalam diri manusia tadi itu ke arah makanan dia, ke arah kesihatan dia, ke arah kemajuan dia. Apabila roh itu kena tarbiyah, maka nescaya jadi orang itu sebagai orang. Tu nampak dah tu? Orang sebagai orang, manusia sebagai manusia hakiki, hak sungguh. Tak ada adalah sifat berdeki. Jadi dia boleh kontrol. Coba tu senantiasa ada tapi dia boleh kontrol. Coba senantiasa ada tapi boleh kontrol. Sifat dendam ada, coba tu dalam diri nak manusia tapi boleh kontrol. Dan gapo lagi kita kata? Sebab gapo boleh kontrol? Kerana ruh. Ar-ruh yang bagus, yang elok tadi itu dia boleh mengkontrolkan. Mereka ini khawa ar-ruhi indal al-urubiyyin. Makna kata mereka tak ada tarbiyah ruhi.
Sebab tu kalau kita tengok di dalam hidup mereka sungguh susah. Sungguh. Tapi kita ditutupkan khabaran-khabaran daripada mereka terhadap kita tertutup. Sebab apa? Sebab Gapa makna makna kata khabaran yang nak sebar kepada dunia ni banyak keduk bawah tangan dia. Dia tak royak ni, tak royak ni, tak royak ni. Nampak tu tak? Terkadang padri sendiri pun jadi. Hadap dalam gereja sendiri punya jadi. Penyakit jiwa tu, cara mikir lagu tu, cara mikir gini. Bunuh diri banyak mana puak-puak mereka. Rapah-merapah banyak mana. Zalim-menzalim banyak mana. Menjadikan ibu bapa mereka seperti binatang. Mari nak buat guna banyak mana. Dan sebagainya. Tak jadi orang. Nampak tu tak? Tak jadi sebagai dia tu sebagai manusia. Dengan sebab itulah Nabi SAW tahu akan ini hakikat, dia hazzarana, rayak kepada kita. Kalau bahasa Sia kata turn, beri nasihat, beri amaran, rayak mai kata la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira' hatta law dakhaltumuh hujra dhabbin la dakhaltumuh. Sehingga mereka ini, ya Nabi kata, selagi akan puak mung wahai umat aku, akan turut jinjak langkah puak-puak al-Urubiyin ni, puak-puak Urupa ni, puak-puak Uruba ni. Nah, puak Eropah ni, puak orang putih ni, puak Garbi ni, sejakah ke sejakah. Sejakah ke sejakah Nabi kata. Sehingga mereka itu masuk tempat yang tak sesuai nak masuk. Tak sesuai nak buat. Nabi takbir dengan hujrat dhabbin. Kalau kita mengaji di dalam ilmu hayawan, ilmu kebinatangan, binatang yang buat lubang dia tadi hak suka, hak payah sekali nak pergi lawan ibu dhab tak ada. Jadi kalau bahasa siapa dengan sapson, kalau bahasa Melayu kita kata dia rancang banyak kekok tu kekok ni, pening tengok. Seolah kata Nabi nak takbir kata mereka itu buat perkara yang tak makan dengan akal sekalipun, tapi mereka itu akan buat kita akan ikut. Cuba kita tengok pakaian. Carik di kepala lutut, nampak dah tu? Carik situ, carik sini. Tapi orang Islam nampak kata setengah daripada orang Islam kata nampak maju. Kerak rambut gitu, kerak rambut gini, nampak maju. Sebab apa? Nabi royak. Dia nak jagakan kita. Kata kita ni akan turut mereka sebab apa? Sebab kita juga roh kita tak kena diterbiahkan. Berasa kata mereka maju sebab roh kita habis juga sama dengan mereka sebab apa semua duduk dalam telefon jalan. Anak-anak muda kita ada anak cucu, anak saudara, anak murid dan sebagainya dalam telefon tu. Kita orang 50, 45 tak ada dengan mereka. Gapo duk tengok dalam tu. Duk bubuh di dalam akal fikiran anak cucu kita. Kita pandai beli, ya kita ada duit, ya tak ada duit, tak beli yang setak orang. Nak gitu, tapi kita nak kontrol lagu mana. Di sini berhajat kepada lah. Mana kata dunia aulamah sekarang ni, mana kata dunia yang tidak ada kesempadan ni, mana kata nak sekat tak boleh. Cara nak sekat kena jaga ni afkaril munharifah ni, cara kita kena terbiahkan cara akal dia. Dia boleh mikir sendiri, boleh duk. Kalau kita nak pergi sekat tu, yang nak sekat tak boleh temu habis lah. Nak sekat tak boleh. Terkadang duk dalam bilik, internet duk ada, kat telefon duk tangan. Ya, duk tengok gapo je duk buat, gapo je duk ambil cara mikir daripada mana? Tahu. Ni nak ayat kata benda hak berlaku pada zaman kita. Kita duk jadikan orang hak tak ada roh jadi imam kita, jadi pengikut iktidak yang kita nak ikut. Pak kita nak jadi lagu mana? Ni tempat-tempat yang kita sebagai umat Islam itu kena duk jagalah. Jaga diri kita. Jagakan orang duk orang kata hal kita. Hak tu lah makna ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hak tu lah. Dasar tu lah tu lah. Masa mana, generasi mana, tempat mana, bangsa-bangsa mana, hak tu berlaku. Tak ada beza kali. Dengan sebab itu afkarul munharifah ni jangan kita kata orang duk kecek belaka dah. Memang kata orang duk kecek belaka dah, tetapi bukan semua orang boleh duk dengar belaka. Terkadang orang dengar orang ni, terkadang dengar orang ni kita tahu duk kecek benda-benda lagu orang tahu belaka. Terkadang kita tahu orang lain tak tahu. Tahu mana?
Nampak dah tu? Oh, kacau duk menanak makan nasi. Tadi makan dah ni nak makan pula. Ada kecek lagu tu. Orang tak sempurna akal, kecek boleh lah tu. Nampak tu tak? Ni tepat-tepat yang kita sebagai orang Islam ni kita kena nak kecek gapo, nak tulis gapo, nak kemukakan gapo. Tengok ratik kata kita orang Islam, kata PA perangai lagu ni, cara mikir lagu ni, tulisan lagu ni sesuai tak kepada ummah. Pedah klik tak kepada diri dan kepada ummah. Kena mikir juga. Nampak tak tu? Ni perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena tahulah. Sini jangan ada buat mudah. Masalah lagu ni ya tak boleh. Kemudian Nabi kata, ya turut sungguh. Turut sebagaimana kita rakyat tadi. Lalu sahabat tanya, qala faman ya Rasulullah? Siapa ya mereka maksud tu? Al-Yahud wan Nasara? Tak akan menghendak Yahud Nasara kah? Nabi kata, qala faman, siapa lagi? Ajalah. Ni mereka yang seumpama ni. Kemudian mari kita tengok. Dzalika li'anna an-nasraniyata al-muharrafata la tuzakki ar-ruh. Makna kata dimakian kata roh di sisi orang Eropah ni, orang putih ni, dia tak ada terbiah ruhi. Kerana bahwasanya Nasrani yang muharrafah. Muharraf ni makna kata yang keluar tubik pada agama Yahasa. Agama Nasrani ni makna agama yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihi salam, ada dalam dasar Injil hak sungguh tu. Ya adalah terbiah ruhi, tapi mereka ni ubah bilicing. Orang hak ubah nama Bulis. Bulis ni yang masuk dalam agama Nasrani, yang ubah bilicing. Orang bijak bukan orang tak bijak, dalam sejarah rakyat gitulah. Nampak tu tak? Orang bijak mau dia ubahkan, tetapi dengan Quran kita nak buat tak boleh. Sebab tu dia kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami sendiri nak jaga. Allah, Quran kita ni Tuhan nak jaga. Pak kalau kita calonkan diri kita, mari jagakan Quran mana isi kandungnya dia tu. Mafhum, fahamnya dia tu, jaga tak sewa jadi salah, ganjaran banyak mana. Jaga tu dia banyak jaga, terkadang kita jaga dengan hafal. Hak besar lagi mana hafal serta kita jaga mafhum dia tu. Maksud dia tu tak sewa orang paling ngikut set. Hak tu hak mana jaga hak sungguh. Nampak tu tak? Orang mana ubah makna dia, mana ubah fahamnya yang betul daripada hak Tuhan kanak, hak tu besar sekali. Hak tu hak besar, hak jaga. Lepas tu nak jaga sampai situ tu, kena adalah ilmu pengetahuan yang nak mengangkatkan perkara tadi itu supaya boleh jaga benda hak besar. Pasti kena ada. Calonlah diri kita tak jadi mundur, tak jadi rugi sekali pun kalau kita duduk lagu tu. Jangan kita duk makanlah dengan cara-cara mikir yang munharifah juga. Kalau kita nak jagakan Alkitab, pasti kita kena ada ilmu. Ada hemah, tapi kita tak ada cara sistem kita nak letakkan untuk nak kita jagakan. Dia tak sapa kepada matlamat. Kita gapo-gapo nak jaya, gapo-gapo nak boleh buat, pasti kita kena ada gapo, ada rancangan dia, adanya aturan dia, ada susunan dia, baru sapa pada matlamat. Kemudian rancangan dan susunan gapo nama pasti kena ada orang yang tunjuk hajar daripada guru kita tu yang nak tunjuk hajar. Kalau tidak, ya hajar daripada Allah Ta'ala dan Rasul, buat gini baru jaya. Tapi kita tak pandai nak kira. Terkadang kita lepas hak duk tangan kita lepas gitu. Tak ada arah. Tak pandai nak kira, tak ada arah orang kita. Ya otak ni tu hewi tak sama. Kenapa ada? Otak tu hewi tak sama. Terkadang budak molek-molek, hemah tinggi-tingginya makan dengan cara mikir lagu ni habis licin. Nampak tu tak? Budak molek-molek, hemah tinggi-tinggi, hemah sayang kepada agama, cemburu pada agama. Yang jumpa dengan makan ni, cara mikir lagu ni tinggal pelicin. Akhir sekali sepak debu. Berapa orang dah yang saya jumpa lagu tu? Orang yang awak budak lagu tu tubik tu. Satuktabu syahadatukum wa tus'alun la'alla. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala akan kata kepada kita satu hari, waqifuhum innahum mas'ulun. Berarti puak ni aku sendiri nak tanya dan nak seksa. Sabi mai kita
InsyaAllah Allah Ta'ala bawa datang pula generasi baru. Bawa pula datang generasi baru. Sebab apa? Sebab ini tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang ni tak saya orang lain. Orang ni tak saya orang lain. Ya ada lagu tu. Sebab tu kita sebagai pendakwah jangan putus asa. Jangan putus asa. Senantiasa kita bawakan dakwah kita. Sampaikan kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kandak. Ya ada. Mereka. Nak kacau senantiasa ada. Nampak tu tak? Ni cara-cara. Hak ni hak dalil, hak dakhili. Hak ni kita nak kacau khariji, hak luar. Hak ni hak dalil sama-sama orang-orang yang ada sifat hasad, dengki dan sebagainya. Dan al-munharifah yang kena ubah tadi itu la tuzakki ar-ruh. Dia tak membersihkan ruh. Wa yuzakkihim tu tak ada. Nak bersihkan ruh untuk jadi ruh sebagai boleh kontrolkan diri tak ada. Wala takhlusu atba'aha min al-as'ilatil al-qailah al-qailah dakhilun nufus haula al-kaun. Mana kata dan tidak bersih dan tidak terlepas dan selamat pengikut-pengikut mereka daripada soalan-soalan yang tanya-tanya di dalam hati mereka tentang keadaan cakrawala. Nak jawab tak boleh. Cakrawala kita duk tengok ni, dia nak jawab tak boleh juga. Dia nak jawab tak boleh. Nak nak jawab tak boleh. Sebab apa? Sebab cakrawala kita ni, kita apabila kita tak turutnya tuai yang menjadi, yang mengada, yang tadbirkan, yang mengatur, dia tak betul. Sebab dia lebih daripada kuasa kita. Terkadang kita ada Quran ni, kita tak berasa kata dia ni maklumat dia ataupun ilmu hak dia hantar mari melalui Quran ni ada harga. Sebab benda duk dengan kita tiap-tiap hari. Dia tak sama dengan orang duk cari hakikat duk buat kaji tak serupa. Ni tempat-tempat yang kita kena tahu kata hak kita duk ada tangan kita ni geligor dah Tapi nak buat lagu mana dia jadi geligor, kena belajar, kena mengaji, kena tahu. Tu lagu tu. Ya kita kalau supaya dengan duit supaya tu kita tak 100,000 duduk situ, tak ada pusing gapo, tak ada gapo, tak ada laba, tak ada gapo, tak ada. Nah, taruh duit taruh sampai ke hancur. Ada ke? Terkadang hancur dengan gitu duit. Ni orang panggil kata orang tak pandai nak uruhkan. Kita ada Quran tangan kita. Nak buat lagu mana? Kita boleh ambil manfaat daripada dia. Kena cari, ngaji, kena berapa. Nampak tu tak? Tu. Wal ilah, dan tak boleh nak rayak agak tentang hakikat ketuhanan. Cari Tuhan tak jumpa puan ni. Sia sungguh. Orang kita kalulah janguk setara mana, hebat setara mana, tapi tak tahu kata dia mari di mana, hati dia berasalah mana. Dia tak serupa dengan orang tahu kata kita ni daripada bakon ni, kita ibu bapa kita, tok nenek kita, gini-gini tali dia siapa ke siapa. Dia tak sama di antara orang tahu cari tak jumpa. Tahu hak tu, tahu hak ni, tahu tu, tahu ni, tapi yang menjadi allazi khalaqahu tu, yang menjadikan dia tu dia tak kenal. Pasal apa? Soalan kata yang nak uwi tak leh mereka ini. Yang nak uwi tak leh. Soalan duk tanya sebab dalam hati. Ya dah tak leh. Tu dia. Wal masir. Apa makna al masir? Al masir nak tepat kita nak pergi pula di mana? Soalan jawab tak cerak. Nampak? Soalan jawab tak cerak. Jadi duk khoya, wak gitu, khoya. Benda khoya ni kita wak. Kami ni habis licin. Tak ada apa khoya ke? Dia tak serupa benda hakikat. Hakikat dia lain. Alam hakikat dengan alam khayali dia lain. Hak dalam agama kita, hak Nabi Muhammad bawa ni apa? Alamul haqiqi. Yang boleh kita tengok dengan mata kepala kita. Tapi tunggu masa. Qul intaziru inna ma'akum muntazirun. Tunggu masa. Siapa masa boleh kita tengok. Aku beruk tunggu juga. Itu dia. Ya kita jangan gaduh nak tahu haqiqatul amr belum daripada masa. Tak boleh. Lagu mana? Seolah kata kita nak berjaya belum daripada kita buat kerja. Boleh? Nak alim belum daripada kita mengaji belajar. Boleh? Dia tak makan pada akal belakang tu. Nampak tu tak? Kita, ya kena tengok juga. Gapa muqaddimah kita, tangga kita nak sandar mana, di ke mana nak kita jaya. Ya kena tengok. Kalau tidak saja. Wa ma ila zalik. Dan lain-lain daripada tu lagi. Banyak lagi lah sebab-sebab tu. Soalan-soalan umpama ni, mereka duduk dalam gereja dan sebagainya, tak ada jawab. Ajaran yang diubah tu tak ada jawapan. Yang 100% tak ada.
Jawab gitu rasa tak. Jawab hari tahun ni jawab kita. Hak Islam kita tetap. Tak ada ubah. Sebab tu ia cerah molek, ia cerak molek. Yang keenam, ghiyabul manhaj as-sahih anis sahatil al-urubiyyah wa huwa al-Islam. Makna kata hilang. Ghiyab di situ makna hilanglah, lenyaplah kalau kita kecek ke. Lenyap, hilang boleh kita kata dah. Tu. Manhaj, jalan ni hak sahih daripada tempat penduduk fok-fok Eropah ni, iaitu Islam itu hilang. Hilang di situ makna kan? Makna kata tak muncul jadi kuat sangat. Tapi alhamdulillah sekarang ni masa kita duduk ni 2022 ni betapa ramai, betapa banyak gereja itu paling jadi masjid. Betapa banyak keluarga dan keluarga dan penduduk mereka memeluk agama Islam. Sebab apa? Salah satu daripada alat canggih yang kita ada tangan ni, telefon dan sebagainya. Yang nak sekat tak boleh masalah lah tu. Tapi ada juga boleh sekatkan maklumat. Mana kata ilmu pengetahuan ya sekat boleh. Walaupun dalam telefon dia tak sapa pada negeri tu negeri ni. Ya ada lagu tu. Ya adalah cara-cara dia. Tetapi apabila dia tu kita nak keceknya, apabila dia hilang sungguh daripada cahaya lampu hak Islam hak sungguh ni, seolah kata manusia duduk di dalam zulumat. Hak tu makna kata Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Dah itu kah? Walladzina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Hak Islam kita ni makna kata nak mengajakkan mereka yang duduk di dalam kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan cara tak tahu kata hakikat hidup tu macam mana. Nak heret mari. Kata hakikat hidup ni gini. Mereka nak heretkan daripada hakikat hidup molek-molek dah nak pergi kepada kegelapan hak yang tak ada jawapan. Sebab apa boleh buat lagu tu? Sanggup nak buat kerana hasad. Kerana apa? Kerana dengki. Kadang kita iktiraf, mengaku kata Islam ini molek, mengaku kata orang tu mulia, tapi kita nak pakai challenge dia, cara dia tak boleh sebab kita berdeki dengan dia. Berdeki ni ya masalah banyak perkara. Kadang kita tahu tadi orang mulia sungguh, orang hebat sungguh, geligah sungguh. Tapi nak turut tak boleh, nak pakai tak boleh. Sebab hasad. Itu dia. Yang ketujuh hak ni pentinglah kita sebagai orang Islam kena tahu. Dia kata taksiru ummatil Islam fi ada'i risalatiha tijah al-bashariyah. Terkadang kata kita ni jadi taksir mana kata kelemahan kita ni, kelemahan umat Islam pada nak mengadakan, mana nak menyampaikan risalah dia itu menujukan kepada manusia. Terkadang orang Islam kita ni kita kena tengok kat sini, mana kata kita tak buat kerja sungguh lagi. Nampak? Kita tak ada buat kerja sungguh lagi. Hak ada buat kerja tu jazahumullahu khairah. Jazahumullahu anna khairah. Wa anil muslimina jami'ah. Baik dah. Tapi tak sungguh sampaikan tarah tahat dia lagi. Kita tengok. Cuba kita tengok, kita suluh diri kita. Kita terkadang kita ngaji agama. Gapakah kita kemukakan kepada ummah? Manakah kita hari Jumaat kita ada gapo kata? Kita boleh kongsi kepada ummah. Tempatan kita, wilayah kita. Mingguan kita boleh kongsikan ilmu agama kepada ummah gapo kata. Cuma syarat hak ahli dia. Hak tak sampai ahli jangan kecek. Nah, saya tak seru majlis kita tak seru orang hak tak sampai ahli ada hemah saja tak sah. Nak buat pergi Quran mai amo nak tengok Quran sikit, nak khawatir Quran sikit, nak royak maksud sikit, sedangkan dia tak ada mukaddimat. Tidak ada asas untuk nak sampaikan kepada itu maqam, tak sawak kerja. Sebab mudarat lebih daripada manfaat. Hak saya duk khitab, hak saya duk royak, hak saya duk cakap, hak saya duk tuju ni risalah ni kepada mereka yang ahli, hak bijak pandai, hak boleh mengaji imtiaz, hak boleh syarful ula. Kita klik pada masyarakat kita, klik pada tanah air kita, apa kita muqaddamkan? Muqaddam makna kita mendahului daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Jangan waris khurafat jangan. Nampak tu? Tak tahu nak tanggung hak tu. Khurafat jangan. Sebab tu kita sebagai orang Islam hak sebenar, orang Islam hak manhajus sahih sungguh, hak nak bawa manusia klik pada Allah Taala dan Rasul, terkadang kita tak sapa lagi kerja kita sungguh-sungguh. Umat ni duk tunggu-tunggu kepada kita sebagai orang hak Tuhan wikan ilmu pengetahuan, bukanya jalan, berinya kekuatan.
Tuhan beri. Umat dah tunggu-tunggu, tetapi kita ni tak gerak. Sebab apa tak gerak? Terkadang roh kita tadi itu ada dalil tak ada tarbiyah. Ai kita gitu, ai kita gini, ai kita gitu. Jawab lagi sebab-sebab tadi. Sebab-sebab nak beng gerak belaka tu. Nampak ada? Ni dia perkara-perkara. Terkadang nampak pada ananiah, nampak kepada diri. Tak ada kata nak gerebelkan masa dia untuk agama kerana Allah Ta'ala. Orang buat lagu tu tak ada pihak susah pun. Bahkan kena naik lagi. Allah Ta'ala akatkan darajat. Tapi duk pahal sebab buat hasutan syaitan gatik pada manusia, daripada jin, daripada was-was hati dan sebagainya. Gitu hari ni kita buat apa orang. Kalau kita buat orang bila kita nak, ya ada belakang. Nampak tu tak? Kita nak pergi mengajar masjid, gitu, kita nak buat. Jadi ada belakang. Tak boleh buat kira lagu tu. Tak boleh buat kira lagu tu. Kalau kita kira lagu tu, tak ada arti kita mengaji agama. Tak ada arti. Nampak tu tak? Kita khitab kepada ahli dia. Hak mengaji asah sungguh. Ada di asah sungguh. Reti sungguh, pahal sungguh. Pergi. Buat kerja. Ni jadi kata terkadang pada masa dululah, tak masa sekarang pun mana terkadang taksir. Tak ada sungguh mana lagi. Duk sekadar, duk jijak 40, 50. Tak ada lagi lakah sampai ke 70, 80 tak lagi. Ni setengah-setengah daripada ni. Sini tempat yang kita kena faham. Tempat yang kita kena faham. Yang ke-8 insya-Allah kita nak sudah cepat ni, khulul anajil al-muharrafah min ayyi suwarin muhaddadah li nizam siyasi atau ijtimai atau iktisadi atau ilmi. Yakni Injil yang diubah panggil Ahdul Jadid. Ahdul Jadid kita tak bawa waris sini. Ada tangih alhamdulillah kita mengaji tentang muqaranah al-adyan, cara kita nak beza di antara agama dengan agama. Ada tangih kena. Tapi kita tak serulah kepada orang Islam kita pergi cari benda-benda lagu tu. Pada dengan Quran hak kita, we ahli dia. Orang nak calon diri duduk dalam medan ni ahli dia. Kena gagah sungguh, kukuh sungguh. Hak kita reti sungguh. Baru kita tak pergi sekali dengan demo. Ni nak buat capur ni, akhir-akhir tu baik kuat demo. Tak adil lah tu. Nampak? Dah tak sel lagu tu. Kita kena reti hak kita dulu. Tegakkan hak kita dulu. Lepas nak boleh reti hak kita, tegak hak kita bukan masa setahun dua. Ni saya sendiri yang kita nak royak ni kata kau orang pula kata royak diri. Bukan nak akad diri, nak royak atas cara royak lagu tu. Kena buat kaji kena ada guru dia, kena ada pahamnya dia dan sebagainya. Tengok jadi molek. Barulah kita tujung pergi, tak apa dah lah. Tengok hak demo kata di mana tempat yang jadi hak ulama kita bawa datang di sini kata khalal. Pada jadi rusak keruntuhan. Injil ni hak baru ni hak muharrafah. Biasanya kata hak yang ubah dah lah. Yang ubah dah. Daripada mana-mana gambaran yang tertentu bagi nizam. Yakni nizam ni mana aturan politik, aturan ilmu ijtimai, kemasyarakatan, ilmu iktisadi, ekonomi, ilmu ilmi mana ta'lim. Ta'lim mana kata kan seksa kalau bahasa Sia. Mana kata cara pengajian tu, kita nak letak lagu mana pengajian. Kitab hak diubahkan ni, ya tak ada ni. Ya tak ada sistem ni. Ya tak serupa dengan Quran kita. Quran kita nak kecek masalah ekonomi. Ya ada bak dia suku. Ya ahli ikhtisas mari. For ahli yang bijak pandai, orang pakar sungguh di dalam masalah tu, ya bawa datang di sini. Kenapa hal gini? Nak buat gini, nak tak gini. Ya jadi. Mereka tak ada sebab dia buah habis. Kenapa buah habis? Kerana fuak-fuak babo-babo padri-padri yang ada dalam gereja-gereja tu, semua yang nak kira masalah untuk diri dia, bukan untuk nak mengiqamatid din, bukan. Sebab itulah mereka jadi punuh cara memikir mereka dengan sebab perkara tersebut saat ni. Nampak tu tak? Yang ke-9 akhir al-makrul al-yahudi alladhi yahrisu ala insya'il madhahib al-haddamah. Jadi tipu daya orang-orang Yahudi, semua benda yang kita tengok dalam dunia ni hak dah jadi haru-haru, kalau kita tengok kepada punca sungguh, ya tak lain tak bukan daripada al-Yahud. Terutama hak Zionis yang ada di Palestin lah ni, hak rapahkan bombing orang Palestin, orang Islam kita. Mereka tak ada tepat pun. Mereka tak ada tepat, tetapi usaha mereka nak akad dengan kebatilan, dengan usaha, dengan rancang, dengan tu, dengan ni, sampakah mereka ambil dengan asbab, sampakah boleh ambil negeri orang juga.
Sebab itulah dunia katanya alim ulama kita, guru kita alal aini wal ras, dia kata dunia ni tu hawi belaka. Kalau mu usaha tu hawi belaka, atau mu nak betul mu nak salah tu hawi belaka. Mu nak Islam pun tu hawi, mu nak tak Islam pun nak berimam tak saya berimam tu hawi. Asal mu ambil dengan asbab. Dunia ni lagu tu. Bukan mana kata ganolah kita orang Islam tak supa, tak maju supa dengan orang hak bukan Islam. Gano tu hawi kepada mereka tak hawi kita. Kita buat apa? Kita takdimkan gapo? Kita buat gapo? Kita kemukakan gapo? Tanya. Dunia ni kena pergi dengan asbab. Thumma atba' sababah. Kena ikut dengan asbab. Ambil asbab. Jadi nah itu, kena pergi dengan asbab. Kemudian fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tu gitu. Tu hak kita. Bukan duk dia sari-sari duk gulung rokok. Nampak tu main haji, main burung gatik, main burung tak ada salah lah, tapi hadah dia tujuan dia sekadar tu yang matlamat di hidup dia banyak tu. Nak hari gitu. Lepas tu orang tu ngaji tinggi gana berjalan kaki. Orang ni gana tak ada boleh hendak lagi. Orang deklah tu. Lepas nak maju lagu mana umat? Nampak dah tu? Nak maju lagu mana? Pada rakyat tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan, tak depan, tak belakang, tak hulu, tak hilir tu Tuhan kita. Lepas kalau orang mulhid tanya, nak sifat, supa ngaku lagu ni. Bawa molek. Jadi seolah kata kena jadi mundur mata orang kita, kena turun mata. Turun semata. Sebab apa? Sebab lah pada rakyat tadi. Jadi orang Yahudi tadi itu dia buat rancangan yang dia tu usaha dan tamak di atas nak mengadakan mazhab-mazhab yang nak menghadam. Hadamah nak menghancurkan manusia. Kerja dia belaka. Nampak tak tu? Sebab apa? Sebab dia i'tiqad kata manusia yang lain daripada jenis dia binatang tu pegangnya dia. Nampak tak? Tu dia pegangnya dia lagu tu. Pegangnya di dalam kitab dia lagu tu. Tak lain tak bukan dalam kitab dia ni kita mengaji dengan cara halusin ni ada kita pegang dia. Pak dia royak dalam Quran pun. Tuhan pun hikayat puak-puak dia pegang lagu tu. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Puak kami ni anak-anak Allah dan kekasih Allah. Tuhan kata qul falima yu'adzibukum bizunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Kata olehmu ya Rasulullah, kenapakah Allah Taala itu mengazabkan puak kamu? Kalau mung tu kekasih Allah, mung itu anak Allah, sebagaimana mung dakwa, kenapa Allah Ta'ala meseksakan kamu? Siapakah jadikan mereka ini ni, azakumullah, babi-babi dan kera-kera mereka ini. We duduk sesak daripada teh tu berapa puluh tahun. Dan mung seksakan mereka berbagai-bagai seksa. Bagaimanakah abna'ullahi wa hibba'uh? Mereka sengka tak kena. Sebab itulah mereka ini tu hawi kecidik ke, tapi cidik tak menggunakan, tak selamatkan diri dia, tak selamat. Ni makna kata perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena tahu. Mereka itu senantiasa wala yazaluna yuqatilunakum. Hatta mana? Senantiasa mereka itu menserangikan kamu. Serangi tak kira dengan alat senjata, tak kira dengan fikiran, tak kira dengan pahaman, tak kira dengan budi pekerti, tak kira dengan gapo pun. Semua dia akan buat sehabis-habis jalan. Hingga mana? Hatta yaruddukum an dinikum. Sehingga kita kesak tubik pada agama kita. Tapi alhamdulillah Tuhan jamin kepada orang Islam kata inistata'u, kalau mereka itu kuasa. Hak mana yang tak kuasa? Mereka gantung kepada Allah Ta'ala dan Rasul tak kuasa. Kalau tak gantung situ, lucu manusia daripada dia tu sebagai manusia. Lucu. Au ihtiwa'iha raghbatan minal yahud fi ifsadil bashar wa ja'alaha humuran. Ataupun ihtiwa'iha ni makna kan ihtiwa ni mana mengandungi raghbatan, kemahuan, keinginan daripada orang Yahudi fi ifsadil bashariyah, untuk nak memunahkan hidupan manusia. Wa ja'alaha, dan menjadikan oleh Yahudi itu akan manusia tadi itu humuran. Humar ni jamak pada himar. Nak jadikan himma. Yamtatunaha mana kata dia nak menunggang naik di atas tu. Dia nak menjadikan kita sebagai himma yang dia naik di atas tu. La ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Ahtanikan mana? Mana kata dia nak kontrolkan. Syaitan hak tu royak dalam Quran ni Yahudi nak buat.
Tapi kita apabila benda-benda lagu ni kita kata benda orang tu tahu belakang dah. Tahu tak ada payah, tapi perlaksana kita tu kita boleh buat gapo tak? Boleh jaga tak diri kita? Benda khurafat kita boleh buat tak tubik pada diri kita? Benda rengkok dalam agama boleh buat tak tubik pada diri kita? Hadis-hadis maudhu' yang orang Yahudi sendiri yang letakkan untuk nak kita punah agama kita boleh buat tak daripada fikiran kita, amalan kita, pegangan kita. Kalau tak boleh lagi, hak kita tahu tak ada arti. Nampak tak? Tahu itu bukannya natijah kita perlaksana boleh kedak. Sebab tu ulama kita kata, dia kata ad-dalil, mana kata boleh kita nak tahu dalil tadi itu laisa ghayah, bukannya tepat sebagai tempat yang ghayah. Ghayah mana kata tujuan dia bukan. Tetapi hak naknya faham wa amal bimuqtadah. Faham serta kita boleh melaksanakan dengan apa hak kita tahu. Kemudian habis di sini kullu hadhil awamil ja'alat min ad-din ramzan litasallut wat tajabbur wat tughyan wal jahl wal khurafah wa muharabatil ilm. Semua perkara hak tersebut tadi itu menjadikan agama sebagai tempat pencaman bagi apa? Bagi nak menguasai dan nak tajabbur, nak jadi paksa dan nak jadi tughyan, jadi kezaliman dan jadi kejahilan dan jadi khurafah, benda karuk maruk dan sebagainya. Dan wa muharabatid din wa muharabatil ilm, makna agama ni sebagai perkara yang mencegahkan ataupun yang jadi apa nama di sini iaitu lawan bagi ilmu pengetahuan. Ya kira kata agama ni agama akhir natijah tubik daripada cara mikir haddamah ni, cara mikir puak-puak almaniyah ni ataupun puak-puak sekolah ni, akhir nak rakyat kata agama ni berlawan dengan ilmu, agama ni sumber kejahilan, agama ni dasar khurafat, agama ni adalah dasar kezaliman, agama ni adalah dasar benda yang nak paksakan manusia daripada kemajuan dan benda-benda yang lazat-lazat. Agama ni untuk nak mari ambil manfaat daripada manusia. Seolah kata ia buat ke perkara tadi mukaddimah tu nak orang benci kepada agama. Akhir sekali apabila orang benci pada agama, tak ada beza kata dia dengar binatang hak kita baca di awal mukaddimah tadi, balhum adall, betul molek. Masuk molek dengan natijah orang hak meletakkan jalan ni buat naik mari. Utama sekali daripada al-Yahud. Itulah kita sebagai orang Islam. Kalau kita tak dengan demo saja ya kita. Sebab tu kita kena sempat berlomba dengan demo dalam arti kata kena tahu rancangan mereka, cara mikir mereka, putar belik mereka. Nak tahu lagu mana? Pasti kena ada guru tunjuk ajar. Pasti kena ada orang pimpin kita. Pasti kena ada orang royak kita. Sebab tu mah jangan kita lepas tubik pada tangan kita. Mah jangan kita lepas tubik pada tangan. Jangan tengok mah ni wah labu, jangan. Ni kuning sama kuning, kata wah labu lepas tubik gitu saja. Lepas tu kena mikir otak. Mikir hati otak tu, kena mikir. Gapo, satu. Jangan dengar orang siapa kena mempatahkan semangat kita. Jangan dengar orang siapa kita tak boleh nak pergi siapa kepada natijah kita. Orang nak bawa kita siapa natijah, jadi dia dengar umpama salah-salah lagu ni membawa ada kata kita ni jadi mundurlah, tak siapa kepada matlamat kita. Itu tak dengar boleh dalam arti kata selama mana orang nak bawakan kita hadap ke depan. Okeylah. Lepas tu duduk dengan orang kena sabar. Nah, orang tak mudah-mudah kepada kita kalau kita tak sabar. Tak boleh. Gilah kita nak duduk mana dengan orang, kita kena sabar dengan orang. Kemudian duduk dengan orang, kemudian kena ingat budi bahasa. Jangan jadi seperti binatang ternak ke. Kita tengok azakumullah lembu ke, ia makan upuk tepat ada, makan. Apabila habis upuk sini gila pula. Itu lembu. Manusia lagu tu bukan tak? Bukan lagu tu. Nampak tu tak? Itu manusia ya bukan lagu tu. Sebab tu agama kita yang nak betulkan ruh kita, jasad kita, pemikiran kita hadap ke depan, tahu kata hakikat kita nak hidup lagu mana, depan kita nak pergi ke mana. Lalu ulama kita kata famal hallu idzan, kalau gitu apakah jalan keluar? Jalan keluar apa yang kita setelah syarah serta kita itu bacakan akan ini
mata pelajaran yang ke-13 daripada surat Muqarram Al-Aqidah kelas 9 yang mengaji belajar oleh yang dimengaji belajar oleh anak cucu kita, yang dihajar, yang disyarah, yang dikemukakan ilmu itu oleh guru kita, asatizah kita kepada ini ummah. Fajazahumullahu anna khaira. Itulah sedikit daripada kongsi bab ini pada malam yang mulia ini. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada pemikiran yang salah lagi bertentangan dengan kebenaran ini. Kita sendiri, orang yang duduk bawah retahan kita, anak cucu kita, anak murid kita dan ummah kita. Janganlah kita terlupa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan doa, dengan harta benar supaya kita dapat keselamatan dan dapat berjaya sama-sama. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم احفظنا بالإسلام قائمة واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تسمد بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.